Para hadirin yang dihormati, seterusnya majlis dengan penuh sukacita menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha IR Tuan Haji Khairi Nizam Khairuddin, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, bagi menyampaikan ucap tama. Dijemput dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Pengerusi Tetap, yang dihormati, yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, Merangkap Menteri Alam Sekitar dan Air, dan Perasmi Muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia kali ke-61. Yang dikasihi, yang berhormat Ustaz Ahmad Fa'li bin Sya'ari, Timbalan Ketua Pemuda PAS, Merangkap Ahli Parlimen Pasir Mas. Yang dikasihi Ustaz Afnan Hamimi bin Datuk Taib Azimuddin, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS, Merangkap Setiausaha Politik Menteri Besar Kedah, yang sedang mengikuti muktamar kita secara atas talian. Yang berusaha, saudara setiausaha merangkap pengarah muktamar, rakan-rakan panitia muktamar dan tuan rumah Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan. Yang dikasihi ahli-ahli jawatan kuasa kerja Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang diraikan rakan-rakan dari Muafakat Nasional, Perikatan Nasional dan rakan-rakan dari parti-parti yang lain, serta para tetamu dan rakan-rakan media. Para pemerhati daripada PAS Pusat dan pemerhati dari atas talian. Para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan limpah kurnianya, maka kita mewarisi dan dianugerahkan iman dan Islam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang dan selamat bermuktamar kepada semua perwakilan, pemerhati dan tetamu yang hadir bagi menjayakan muktamar tahunan Dewan Pemuda PAS Malaysia kali ke-61 bagi tahun 2020 yang bertempat di Putik, Kelantan, Darul Naim. Tema muktamar, memimpin negara. Kita bermuktamar pada tahun ini dalam suasana yang sangat berbeza. Pertamanya, kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 dengan pengamalan norma baru dalam kehidupan. Pada muktamar kali ini, kita terpaksa mengambil keputusan untuk mengurangkan jumlah perwakilan dengan jumlah minima cukup quorum yang ditetapkan oleh ROS, menghadkan jumlah pemerhati dan tetamu bagi membolehkan penjarakan fizikal dan pematuhan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Keduanya, kita bermuktamar dalam keadaan kita memimpin negara, yakni mengadakan tahluf siasi dalam Muafakat Nasional dan menjadi anggota dalam kerajaan pusat dan beberapa kerajaan negeri. PAS berperanan membawa sistem tadbir urus Islam dengan memanfaatkan setiap ruang yang ada. Ia adalah manifestasi dakwah yang strategik bagi menangani permasalahan ummah secara praktikal dan bukan sekadar retorik. Memimpin negara merupakan anugerah Allah kepada pemuda PAS.
kerana ianya berlaku pada sesi kita dan membuka ruang yang sangat besar untuk pemuda PAS belajar dan menyumbang secara langsung dalam pentadbiran negeri dan negara. Maka seharusnya kita bersyukur dan melakukan anjakan paradigma dari sudut siasah, tarbiyah dan dakwah daripada kerangka minda pembangkang kepada pemerintah. Moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita dalam memenuhi amanah yang telah diberikan. Pasca PRU ke-14 sehingga Mac 2020, kegagalan Pakatan Harapan. Sidang perwakilan dan pemerhati sekalian, PRU ke-14 yang berlangsung pada tahun 2018 memperlihat kepada kita akan kestabilan proses demokrasi yang Malaysia amalkan. Apabila berlakunya pertukaran kerajaan secara aman tanpa sebarang kekecohan. Rakyat pula berpeluang untuk melihat sejauh mana kerajaan Pakatan Harapan dapat memenuhi aspirasi dan harapan tinggi rakyat. Khususnya untuk mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun begitu, sejak 9 Mei 2018, bermulalah episod malang buat rakyat Malaysia. Daripada manifesto PH yang dikhianati, penghinaan kepada institusi raja, kos sara hidup yang masih tinggi malah semakin meningkat, penjualan aset-aset negara, ketegangan dan ketidakharmonian hubungan antara kaum, tergugatnya prinsip-prinsip yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia dan ancaman campur tangan asing kepada negara melalui perjanjian antarabangsa yang kononnya memperjuangkan hak asasi kemanusiaan seperti ICED dan Statut Rom. Dalam ketidaktentuan hala tuju negara, Pakatan Harapan masih berseteru sesama sendiri. Pertelingkahan dalaman PH yang serius sudah menjadi rahsia umum kepada rakyat dan para pelabur. Ketidakstabilan politik ini menatijahkan kemerosotan keyakinan pelabur kepada Malaysia, sehingga menyebabkan ekonomi negara semakin tenat dan merudum berbanding dengan rakan-rakan negara serantau. Jika dilihat rekod KLCI, setelah Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan, indeks bursa telah merosot sebanyak hampir 17% sepanjang tempoh daripada Mei 2018 sehingga Mac 2020. Keluaran dalam negara kasar KDNK pula mengucup daripada sekitar 6% setahun kepada hanya 3.6% pada tahun 2019. Perubahan menyelamatkan negara. Tanggal 14 September 2019 memberikan harapan baru kepada rakyat Malaysia apabila dua parti yang dominan di negara ini, iaitu PAS dan UMNO, disatukan melalui tahaluf siasi muafakat nasional. Kestabilan politik yang diwujudkan pada blok pembangkang ini melahirkan kesepaduan dan berjaya memenangi beberapa siri pilihan raya kecil walaupun berdepan dengan jentera kerajaan PH. Dengan ketumbukan blok pembangkang dari muafakat nasional serta kesedaran beberapa ahli parlimen dari Bersatu, PKR, GPS dan parti komponen Barisan Nasional, maka lahirlah Kerajaan Perikatan Nasional bagi menggantikan kerajaan PH melalui pintu istana. Perubahan secara demokratik dan berteraskan kepada keluhuran undang-undang ini telah dirakamkan melalui titah diraja ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sempena pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 pada 18 Mei 2020 bertempat di bangunan Parlimen Kuala Lumpur. Kehadiran Kerajaan Perikatan Nasional akhirnya mengisi ruang kegagalan PH serta menunjukkan kecemerlangan dalam mengurus tadbir negara. Antaranya ialah pengiktirafan dunia kepada Malaysia dalam mengurus pandemik COVID-19. Izinkan saya untuk mengajak semua perwakilan dan tetamu
supaya kita semua dapat bangun dan bertakbir sebagai tanda syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada semua frontliner yang diketuai oleh dua panglima perang negara, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, dan Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Marilah kita mendoakan agar mereka yang telah terkorban berhadapan dengan pandemik ini diampuni oleh Allah dan ditempatkan di kalangan orang yang soleh. Serta kita juga berdoa agar sentiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari jangkitan COVID-19. Pada masa yang sama, Kerajaan Perikatan Nasional merangka strategi pemulihan ekonomi jangka panjang dalam menangani cabaran COVID-19 yang merangkumi 6 pendekatan atau dikenali sebagai 6R, iaitu ketegasan, resolve, ketahanan, resilience, memulakan semula, restart, pemulihan, recovery, memperkasa, revitalize, dan menyusun semula, reform. Kita bakal memasuki tahap keempat, iaitu pemulihan. Melalui pendekatan ketegasan, ketahanan, memulakan semula, Kerajaan PN menyediakan pakej ransangan ekonomi yang komprehensif, iaitu pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin, dan prihatin PKS tambahan berjumlah RM260 bilion. Manakala, melalui pendekatan pemulihan dan memperkasa pula, Kerajaan PN memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana dengan tema Bersama Menjana Ekonomi. Secara keseluruhan, terdapat 40 inisiatif bernilai RM35 bilion di bawah penjana. Daripada jumlah ini, sebanyak 10 bilion, RM10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Peruntukan ini diperuntuk bagi mendukung 3 teras utama, iaitu memperkasa rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Alhamdulillah, pakej-pakej ransangan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan telah berjaya menyelamatkan lebih 2.4 juta pekerjaan, mengurangkan beban aliran tunai hampir 11 juta rakyat, serta memberi sokongan lebih kepada 300,000 syarikat. Sehingga 2 Jun 2020, Jabatan Perangkaan mendapati bahawa lebih kurang 12.7 juta atau 83.5% pekerja telah mula bekerja berbanding 10.2 juta atau 67.2% pada 17 Mei 2020. Manakala indeks penanda aras Bursa Malaysia FBM KLCI muncul indeks yang mencatat prestasi terbaik di ASEAN bagi separuh pertama 2020 apabila dilihat mengatasi indeks serantau sewaktu tempoh COVID-19. Daripada survei khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu pusingan kedua yang dilaksanakan bulan lalu oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 96% mengakui memperoleh faedah daripada pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin. Jelas, ini menunjukkan hasil kerja cemerlang Kerajaan PN yang ikhlas menjaga kebajikan rakyat serta menyelamatkan negara dalam tempoh yang sukar ini. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bin Haji Yassin dan barisan menteri kabinetnya. Kesepakatan yang utuh ini perlu terus dipelihara demi memberi khidmat bakti terbaik buat rakyat. Suka saya ingatkan bahawa musuh sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk meruntuhkan kesepakatan ini dan seterusnya mengkucar-kacirkan semula kestabilan politik negara. Cabaran anak muda dalam mendepani kehidupan norma baharu. Para pemuda PAS yang dirahmati Allah, unprecedented event pandemik COVID-19
memberikan kesan langsung kepada negara dan anak muda Malaysia, khususnya dari sudut ekonomi. Walaupun ekonomi negara dalam tempoh pemulihan, namun ia dijangka akan mencatat pertumbuhan negatif. Pengangguran akan menjadi di antara cabaran terbesar menguruskan ekonomi negara. Jabatan Perangkaan mengunjurkan kadar pengangguran di Malaysia adalah sebanyak 5.5% atau 860,000 orang bagi tahun 2020. Namun, alhamdulillah, dengan peningkatan aktiviti ekonomi hasil daripada pelaksanaan inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan, kadar pengangguran Malaysia menunjukkan penyusutan 49% pada Jun 2020 daripada paras tertinggi 5.3% pada Mei 2020. Dari sudut positif, pandemik COVID-19 telah membuka peluang kepada ekonomi digital. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, menjangkakan peningkatan 20% sumbangan kepada ekonomi digital tahun ini, dengan jangkaan sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK, meningkat sehingga RM170 bilion untuk tahun 2020 dan akan menjadi salah satu cabang ekonomi yang boleh memacu pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Untuk itu, anak muda Malaysia seharusnya mengambil peluang ini untuk mempelajari kemahiran dan kompetensi baru, upscaling and rescaling dalam ruang lingkup ekonomi digital agar menjadi usahawan yang bersaing dalam ekonomi pasca COVID-19. Perlu diingat, belia berumur 15 hingga 29 tahun merangkumi hampir 40% daripada keseluruhan tenaga buruh di Malaysia. Oleh yang demikian, adalah penting bagi pihak kerajaan untuk memastikan belia termasuk graduan baru bukan sekadar memperolehi pekerjaan, malah memperolehi pekerjaan yang berkualiti dan setara dengan kelayakan mereka. Pandemik COVID-19 dan geopolitik dunia, kesan dan peranan baru anak muda. Di peringkat antarabangsa pula, ujian pandemik COVID-19 turut memberi impak signifikan ke atas arena geopolitik. Maka selayaknya pemuda PAS perlu bersedia untuk menyesuaikan peranan tidak hanya di peringkat lokal tetapi juga di peringkat antarabangsa. Isu Laut Cina Selatan adalah antara isu geopolitik yang menjadi perhatian terhadap persaingan kuasa-kuasa besar dunia di rantau Laut Cina Selatan. Laporan Ketua Audit Negara 2018 siri 3 mendedahkan tentera laut dan pengawal pantai China menceroboh perairan negara sebanyak 89 kali dari tahun 2016 hingga 2019. Laporan ini berpendapat isu pencerobohan China, khususnya BPA, merupakan perkara serius terhadap kedaulatan dan keselamatan zon maritim Malaysia. Ancaman nelayan asing dari Vietnam dan pendatang haram dari Myanmar melalui jalan laut juga semakin menjadi-jadi. Isu kembalinya Hagia Sophia sebagai masjid selepas 86 tahun dijadikan muzium oleh pemimpin sekular, akhirnya tapak bersejarah Hagia Sophia di Turki kembali menjadi masjid dan boleh dilawat oleh para pelancong dari seluruh dunia. Keputusan Mahkamah Turki dengan sokongan kerajaan AKP, pimpinan Erdogan ini seperti diduga mengundang reaksi negatif kuasa barat. Apatah lagi dalam keadaan Turki berdepan cabaran geopolitik di Libya, Syria, Greece dan Cyprus. Isu ketidakstabilan politik di Yaman, Libya dan Syria serta isu pengilhakan bumi Palestin. Konflik perang saudara tidak berkesudahan di Yaman, Libya dan Syria mengakibatkan umat Islam di sana menghadapi scarcity crisis yang amat parah. Palestin, tempat suci ketiga umat Islam pula berdepan dengan rejim Zionis Israel yang masih mengusahakan perampasan wilayah atau pengilhakan tebing barat Palestin dengan restu Amerika Syarikat
susulan peta Deal of the Century tajaan Donald Trump pada penghujung Januari lalu. Oleh demikian, pemuda PAS sekalian, bagi menghadapi suasana geopolitik dunia ini, saya menyeru kepada semua pemuda PAS untuk pertama, membentuk kerjasama strategik dengan entiti seperti TLDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kedua, mengadakan kempen pemuda PAS sertai TLDM dan Maritim Malaysia atau pasukan simpanan laut seperti pasukan simpanan sukarelawan Maritim Malaysia dan pasukan Kadet Maritim Malaysia sebagai langkah awal pemuda PAS menjadi pemuda Islam yang bersedia mempertahankan kedaulatan maritim negara. Ketiga, memperkasa hubungan yang sedia ada dengan pemuda Parti Islamis dan pemuda AKP Turki bagi mendukung dasar luar Turki yang positif untuk kepentingan umat Islam di Timur Tengah. Untuk pengetahuan bersama, pemuda PAS telah pun memulakan langkah kerjasama sektor pendidikan dengan institusi berkaitan di Turki melalui lawatan silang belajar ke Turki pada 14 hingga 21 Mac 2020. Antara pemegang taruh dan pertubuhan yang telah diadakan libat urus termasuklah pemuda Parti Saadat, Anatolian Youth Association, Federation of International Student Association, Ibn Khaldun University, Sinan Pasar Madrasah, TRT World News Agency and Research Center, dan lain-lain lagi. Keempat, meneruskan usaha penyatuan gerakan pemuda Islam di seluruh dunia dalam memperjuangkan kedaulatan Palestin melalui rangkaian teknologi komunikasi serta mengaturkan kunjung hormat dengan ibu pejabat OIC bagi menyatakan pandangan pemuda PAS dan rakan-rakan yang lain terhadap isu ini. Sebagai rekod, pemuda PAS telah pun menghantar dan menjelaskan Memorandum on Trump's Middle East Peace Plan kepada pegawai kedutaan US dan kemudiannya disusuli dengan demonstrasi aman di hadapan kedutaan US. Semoga kesemua cadangan inisiatif ini dapat meningkatkan cinta watan pemuda PAS kepada kedaulatan negara, pelindung kepentingan strategik negara, jambatan dakwah merentas timur dan barat, ejen penyatuan pemuda Islamis sedunia dan seterusnya merintis kemenangan akhir zaman yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memposisi DPPM dalam lanskap politik anak muda, para mutamirin dan pemerhati. Alhamdulillah, perancangan dan gerak kerja dalam mempersiap dan memposisi pemuda PAS sebagai kepimpinan pada masa hadapan negara secara agresif berlaku sejak dari awal sesi ini. Semasa pemerintahan kerajaan terdahulu, pemuda PAS memainkan peranan sebagai pembangkang yang konstruktif dan kolaboratif serta memimpin kepada penyatuan pemuda di peringkat parti-parti pembangkang. Pemuda PAS telah melakukan pertemuan atau engagement dengan pelbagai pihak, termasuklah bekas Menteri Belia dan Sukan, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Pemuda MCA, Pemuda MIC dan rakan-rakan dari Gagasan Sejahtera untuk berkongsi idea dan pandangan berkenaan hala tuju pembangunan anak muda Malaysia. Pemuda PAS juga telah menganjurkan Town Hall Mega Anak Muda dan menjemput semua pemimpin politik pemuda untuk bersama-sama sepentas membicarakan topik-topik dan isu-isu anak muda. Pertemuan ini dirancangkan lagi apabila tertubuhnya muafakat nasional. Di samping itu, pemuda PAS juga sangat responsif sama ada melalui kenyataan media, melaksanakan rapat umum dan forum terbuka bagi menyatakan pandangan pemuda PAS terhadap isu-isu domestik khususnya yang menyentuh berkenaan anak muda, isu yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum, serta isu kedaulatan negara yang berkaitan dengan hak-hak yang terkandung dalam perlembagaan negara yang mewarnai pemerintahan PH selama 22 bulan. Setelah menjadi sebahagian daripada kerajaan pusat,
pendekatan kita berubah. Setiap isu yang dikenal pasti perlu disalurkan pada saluran yang tepat agar isu itu dapat diselesaikan secara tuntas oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, Pemuda PAS telah bertemu dan berbincang dengan pihak Kementerian Pengangkutan yang diwakili oleh Menteri Pengangkutan yang berhormat Datuk Seri IR Dr. Wee Ka Siong pada 5 Jun 2020 berkenaan isu pemandu mabuk. Syur berkenaan penyalahgunaan alkohol oleh Dewan Pemuda PAS Malaysia telah dibentang serta diterima dan akhirnya rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 yang memperuntukkan hukuman lebih berat kepada kesalahan pemandu mabuk yang menyebabkan kematian telah berjaya diluluskan. Pemuda PAS juga berkesempatan bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri pada 28 Julai 2020. 5 perkara yang telah diutarakan. Yang pertama, Dewan Pemuda PAS melalui sektor pendidikan, PASTI, SRITI dan SMITI, dan sektor anak muda, Department of Art, Culture and Sport, DEX, Jabatan Profesional Muda, JPRO, Jabatan Amal Malaysia dan lain-lain bersedia untuk membantu pihak Kementerian Agama dalam pelbagai usaha mendampingi para belia dan beliawanis bagi memperkukuh fikrah Islami dan modal insan berteraskan Islam sebagai agama persekutuan. Kedua, menegaskan agar Akta RUU 355 dapat dibentang dan dibahaskan dalam sidang Dewan Rakyat yang akan datang. Ketiga, Dewan Pemuda PAS akan menyediakan modul cadangan dan tenaga pakar dalam usaha pembangunan program tarbiyah dan pemulihan golongan transgender PTPT yang holistik. Keempat, Dewan Pemuda PAS bagi mewakili Pemuda Muafakat Nasional menegaskan agar pihak kerajaan menyegerakan penumbuhan RCI untuk isu tabung haji. Dan yang kelima, Dewan Pemuda PAS menyeru agar usaha dakwah dan kebajikan umat Islam di Sabah dan Sarawak dapat diberikan perhatian yang lebih serius dan menyeluruh. Lebih mengujakan, Pemuda PAS telah bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bin Haji Yassin pada 4 September 2020 bagi membawa cadangan solusi untuk mengurangkan pengangguran di kalangan anak muda sama ada pekerja belia dan graduan. 3 teras strategik yang difokuskan adalah perluasan jaringan, peningkatan kemahiran dan pertambahan peluang. Secara ringkasnya, antara cadangan dasar bagi jangka masa pendek dan panjang bagi menangani isu ini adalah seperti berikut. Bagi jangka masa pendek, transformasi portal My Future Jobs dan Jobs Malaysia menjadi platform pemadanan kerjaya bersepadu nasional. Kedua, galakan graduan untuk melanjutkan pelajaran dan meningkatkan kemahiran melalui pensijilan profesional. Ketiga, perluasan peluang pekerjaan dalam sektor awam dan badan berkanun. Keempat, allowance pencari kerja belia melalui Takaful Pekerjaan Malaysia. Kelima, program penugasan semula pekerjaan dalam sektor terpilih. Dan keenam, pembinaan ekosistem latihan dalam industri yang lengkap. Manakala untuk jangka masa panjang, pertama, kerjasama antara industri dan institusi pendidikan dalam mewujudkan kurikulum pendidikan menengah yang mesra industri dan SME menuju IR 4.0. Kedua, penaiktarafan sektor pendidikan teknikal dan vokasional. Ketiga, wakaf pembangunan startup belia. Keempat, insentif pengecualian cukai kepada entiti perniagaan belia. Kelima, insentif pengurangan cukai kepada syarikat-syarikat dan entiti-entiti mesra pekerja belia. Dan yang terakhir, intensifikasi social enterprise belia tempatan. Saya mengharapkan agar pendekatan ini juga diambil oleh Pemuda PAS di peringkat negeri-negeri agar kita memainkan peranan aktif sebagai rijalud daulah dalam membantu menjayakan agenda kerajaan PAS dan PN di peringkat negeri. Tahniah kepada Perhubungan PAS Negeri Kedah
yang berani memposisikan pemuda di jawatan-jawatan kritikal di dalam kerajaan PN Kedah. Kedah adalah negeri terbaik sebagai juga kepada tahniah juga dengan pencapaian 100 hari kerajaan negeri Kedah yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Noor. Semoga kejayaan memerintah mini Malaysia ini akan merintis kemenangan yang lebih besar kepada PAS dalam PRU ke-15 nanti. Gagasan pemuda PAS untuk anak muda. Berdasarkan senario dan situasi yang sedang kita hadapi, pemuda PAS melihat perlunya anjakan segera kepada inisiatif-inisiatif anak muda yang bersifat lebih lestari untuk menjamin pembentukan generasi rakyat yang berketahanan tinggi dalam menghadapi apa jua senario dan situasi semasa dan mendatang. Untuk itu, pemuda PAS melihat perlunya tindakan dan penelitian daripada kerajaan Malaysia kepada perkara-perkara berikut. Pertama, meneliti semula dasar belia negara agar dapat memenuhi keperluan negara berdasarkan situasi semasa dan perubahan lanskap sosio-politik ekonomi disebabkan COVID-19. Kedua, memperkukuh perpaduan dan semangat patriotisme di kalangan anak muda dalam pembinaan negara, menerusi penglibatan mereka dalam urus tadbir negara dan penggubalan polisi serta penerapan kefahaman rukun negara. Ketiga, program pembangunan anak muda yang lebih menyeluruh bagi menghasilkan kepimpinan dan tenaga kerja berkompetensi tinggi untuk membangun negara. Keempat, pembangunan ekonomi anak muda yang mapan bagi membentuk kuasa ekonomi anak muda yang berdaya saing serta menyumbang untuk ummah. Kelima, pembinaan dasar pendidikan yang lebih holistik dan rabbani untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Keenam, pembangunan sukan yang lebih sistematik dan tersasar bagi melahirkan atlet bertaraf antarabangsa yang mengharumkan nama negara. Ketujuh, mengaktifkan kerjasama belia serantau bagi membincangkan isu pembangunan ummah serantau. Kelapan, memperkukuh ikatan politik anak muda melalui platform muafakat nasional dan perikatan nasional yang akan meningkatkan kesedaran politik di kalangan generasi muda. Dan yang terakhir, pemantapan perpaduan negara melalui pembudayaan dialog antara kaum dan agama dan pengukuhan sekolah kebangsaan. Untuk ini, pemuda PAS akan menggerakkan organisasi dan agesi yang berada di bawah Dewan Pemuda PAS untuk membuat kajian terperinci serta menghasilkan cadangan-cadangan yang untuk dibawa kepada kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan supaya dapat diambil perhatian dan dilaksanakan bagi manfaat anak muda Malaysia. Generasi tajdid pemuda PAS memimpin negara. Sebagai generasi tajdid dalam memimpin negara, beberapa kerangka dasar perlu dilaksanakan oleh pemuda PAS dalam menghadapi dinamika politik tanah air. Yang pertama, pemuda PAS perlu menjadi ejen perpaduan ummah. Demi mewujudkan kestabilan politik tanah air, pemuda PAS perlu berperanan sebagai penyatu kepada sayap pemuda parti-parti yang mendukung kerajaan. Melihat kepada kajian-kajian terkini dan referendum rakyat, melalui beberapa siri pilihan raya kecil yang kita lalui sebagai Front Muafakat Nasional, sentimen rakyat sangat positif kepada kerajaan Perikatan Nasional. Oleh demikian, mesej ini harus dikekalkan. Kita perlu berjiwa besar, tenang, sabar dan reda dalam apa jua keadaan. Walak dan siqah kepada ketetapan pimpinan. Budaya politik matang dan sejahtera BPMS perlu diamalkan. Sekiranya berlaku berselisih pendapat di antara sayap pemuda parti-parti ini, maka ia perlu diselesaikan secara tertutup melalui meja rundingan.
Perpaduan ummah yang utuh akan membina keyakinan dan kepercayaan daripada kalangan rakyat yang majmuk. Sebagai kelompok majoriti dalam negara, perpaduan umat Islam adalah penting dalam memastikan kestabilan negara dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Percayalah, keharmonian antara kaum dan agama akan lebih mudah dicapai apabila umat Islam dapat bersatu di atas prinsip yang benar. Kita perlu fokus kepada agenda menyelamatkan Malaysia dan ummah. Kedua, pemuda PAS menjadi rijalud daulah dengan berteraskan kepada asas ubudiyah, integriti, mas'uliyah, accountability dan itqan, perkhidmatan dan pengurusan yang cemerlang. Bertindak menjadi kerajaan yang efektif, sama ada di peringkat kerajaan pusat, negeri, kerajaan tempatan, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan ruang-ruang yang lain, dengan mengadakan hubungan baik terhadap kaki tangan kerajaan. Berhati-hati dalam menguruskan perbendaharaan negara dengan mengenali risiko-risiko yang boleh berlakunya pecah amanah, rasuah dan salah laku. Prihatin terhadap denyut nadi rakyat. Hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. An-Nisa ayat 58. Inilah masanya kita membuktikan kompetensi pemuda PAS kepada rakyat. Walk the talk. Yang ketiga, pemuda PAS perlu membawa agenda Islam sebagai keutamaan dalam memimpin negara. Saya pasti, ia bukan perkara semudah yang disangka, kerana kedudukan PAS yang tidak mempunyai majoriti di dalam kerajaan. Namun, ia tidak mustahil jika kita mengambil pendekatan konstruktif dan kolaboratif dengan pemegang taruh stakeholders yang terbabit. Fahami situasi, kena pasti jurang, susun keutamaan serta berstrategi dalam membawa cadangan dan idea. Agenda memartabatkan Islam perlu dijadikan agenda teras di semua peringkat. Antara fokus yang perlu diketengahkan ialah, pertama, mendidik masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Kedua, mendedahkan kepada masyarakat bukan Islam akan keindahan Islam. Ketiga, membawa usul dan cadangan kepada kerajaan untuk menambah baik urus tadbir kerajaan. Dan yang keempat, menyuarakan isu-isu yang perlu ditangani kerajaan, khususnya yang melibatkan Islam secara berhikmah, walaupun kemungkinan menyebabkan rakan muafakat kita tidak selesa, rasa tidak selesa. Keempat, pemuda PAS menjadi pemuda Ansarullah. Tarbiyah adalah DNA pemuda PAS. Tarbiyah adalah DNA pemuda PAS. Tarbiyah adalah DNA pemuda PAS. Ia bersifat usuli pada prinsip, tetapi muasir dari sudut pendekatan. Oleh yang demikian, selain dari penambahbaikan muqarrar yang sedia ada, penyampaian konten tarbiyah juga perlu bijaksana dan dinamik dalam mengambil contoh-contoh semasa tanpa mengabaikan as-salah, yakni keaslian asas dan fikrah Islam. Ini jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyuruh manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan, Maha Suci Allah dari segala etikat dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah
dengan sesuatu yang lain. Surah Yusuf ayat 108. Selaras dengan gagasan yang dibawa oleh Lajnah Tarbiyah PAS Pusat dalam membentuk generasi 12,000 Ansarullah, pemuda PAS perlu terus ke hadapan dalam memastikan ciri-ciri Ansarullah ini tersemat kukuh dalam generasi baru yang bakal dibentuk dan lahir dalam PAS. Seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sebaik-baik sahabat ialah 4 orang, sebaik-baik pasukan peninjau ialah 400 orang, sebaik-baik tentera ialah 1,000 orang, dan jumlah 12,000 orang tidak akan kalah dengan sebab sedikit. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Oleh demikian, pemuda PAS wajib menggunakan aplikasi My Mutaba'ah bagi mengukur pencapaian secara harian dalam pembentukan generasi Ansarullah. Kelima, pemuda PAS perlu menjadi wartawan dan pemberita parti dan kerajaan. Perang alaf baru adalah perang persepsi dan pemikiran. Medannya adalah medan sosial. Medannya adalah media sosial. Mengikut kajian, sentimen pengundi dalam PRU ke-14 banyak dipengaruhi oleh media sosial. Maka, penguasaan media sosial perlu menjadi keutamaan kepada jentera penerangan di setiap peringkat. Sektor penerangan dan komunikasi strategik Dewan Pemuda PAS Malaysia telah melakukan pelbagai usaha dan pendekatan untuk memastikan jentera penerangan pemuda di semua peringkat berada di tahap yang terbaik. Ini termasuk beberapa siri latihan berkenaan media sosial, latihan penulisan, pembentukan kumpulan Twitter dan mewujudkan saluran-saluran penerangan untuk capaian kepada warga internet. Namun begitu, dalam pemerhatian saya, dan saya harap diambil perhatian oleh semua perwakilan, sama ada di dalam dewan ini ataupun di atas talian, kita masih lagi kurang responsif terhadap isu-isu yang timbul, tidak agresif dalam mengoptimumkan penggunaan ruang cyber dalam memberi penjelasan dan penerangan terhadap serangan kepada PAS serta kerajaan Malaysia. Ini wajib diperbaiki. Bersistematik dalam bertindak balas dengan mengenali isu-isu, kreatif dalam penyampaian bersesuaian dengan golongan sasaran, banyakkan konten bersifat video pendek yang lebih engaging, fahami algoritma media sosial agar kita dapat memaksimalkan capaian. Ingatlah pesanan Saidina Ali, kebatilan yang terancang akan mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun. Dan yang keenam dan terakhir dalam kerangka dasar yang perlu dilaksanakan oleh pemuda PAS. Pemuda PAS sebagai ejen keharmonian kaum. PAS kini adalah pemimpin kepada rakyat Malaysia yang majmuk. Maka adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap pemuda untuk berperanan memimpin kepelbagaian kaum dan agama anak muda. Pemuda PAS perlu memperbanyakkan dialog dan mengadakan program bersifat pendidikan kepada golongan bukan Melayu dan bukan Islam yang masih ramai mempunyai salah tanggapan terhadap perjuangan PAS. Pemuda PAS melalui Lajnah Perpaduan Nasional telah mempunyai hubungan yang akrab dengan pelbagai NGO bukan Islam dan telah dijemput ke banyak aktiviti perpaduan anjuran mereka. Karnival kaligrafi yang dianjurkan Januari lalu adalah satu kejayaan besar di mana pemuda PAS berjaya menggunakan peluang daripada isu yang sensitif kepada bentuk program yang harmoni dan bersifat mendidik di samping siri-siri forum dan dialog. Mutamirin sekalian, sebagai penutup, persiapkan segala kelengkapan. Saya masih teringat ucapan Tuan Guru Presiden PAS sejurus sahaja selepas PRU ke-13 di Masjid Rusila di hadapan anak muda pada tanggal 8 Mei 2013 apabila beliau menyatakan, "Wahai anak muda, teruskan perjuangan selepas ini. Mungkin kemenangan bukan berlaku pada zaman saya. Mungkin kemenangan berlaku pada zaman kamu semua. Tetapi saya mengimpikan untuk melihat Islam menang pada zaman saya. Iman saya
adalah melihat Islam berdaulat. Harus diingat bahawa kita masih lagi belum menang. Dan jangan merasa selesa dengan anugerah Allah ini, kerana ia hanya permulaan dan perjalanan kita masih panjang dalam mendaulatkan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Yang bermaksud, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dengan begitu, kamu menggentarkan musuh Allah dan juga musuh kamu. Al-Anfal ayat 60. Wahai pemuda PAS, ketahuilah bahawa rakyat sedang memerhati dan menilai kemampuan PAS untuk mentadbir negara pada masa hadapan. Sekiranya dengan sedikit ruang yang dikurniakan oleh Allah dalam Perikatan Nasional ketika ini, kita mampu membuktikan keupayaan PAS, insya-Allah wa biiznillah, dengan izin Allah, rakyat akan memberikan peluang yang lebih banyak kepada PAS pada PRU ke-15 kelak. Ayuh, kita bergandingan untuk terus memacu kemenangan yang lebih besar pada PRU ke-15. Ayuh, kita bersiap siaga mengaktifkan jentera pilihan raya di semua peringkat. Buktikan pemuda mampu menepani cabaran memimpin negara. Takbir! 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 Walillahilhamd.